Anda kerja sebagai social media executive dan apakah benda paling penting anda kena measure bila anda menjaga akaun-akaun social media? Hari ini saya akan kongsikan apakah metrik yang penting dan kenapa anda perlu jaga metrik tersebut. Jom kita saksikan. Hai, kembali lagi bersama host anda Adlan kali ini dalam rancangan Dezik Digital, di mana saya kongsikan berita, panduan dan tips dalam dunia digital marketing. Okey, jika anda merupakan kali pertama menonton video saya sangat terima kasih. Jangan lupa tekan butang subscribe yang berada di bawah. Dengan anda bantu subscribe channel saya, dia akan bantu saya untuk lebih grow dan juga bantu algoritma YouTube untuk recommend video-video yang berkaitan dengan dunia marketing. Okey. Jika anda sebagai seorang marketer menjaga akaun social media, anda kena tahu apakah metrik yang paling penting untuk anda ukur. Okay? So adakah like tu antara benda yang penting nak ukur? Sebenarnya bukan like sahaja. Okay? Sebenarnya secara ringkasnya, jika anda menguruskan akaun social media, anda hendaklah mengukur engagement. Okay? Mungkin anda pernah lihat dalam video saya sebelum ni, iaitu saya ceritakan mengenai funnel. Okay? So dalam konsep funnel ni, untuk akaun social media ni biasanya kita tahu benda ni lah antara yang berada di top of the funnel. Okay? Dan jika anda buat social media, anda kenalah ukur engagement. So apakah itu engagement? Antara paling basic yang kita tahu ialah jika ada orang buat reaction ataupun like. Mungkin di Facebook ada reaction button tu kan, ataupun jika anda tekan like lama, dia akan keluar lah reaction yang ada pelbagai emoji tu. Tapi kalau saya tekan sekali je, dia keluar like sahaja. Di sebelah butang like tu biasanya boleh tulis komen. Anda jangan gunakan cara yang jika berminat sila type PM. So benda ni mungkin 5 tahun dulu dia berkesan lah untuk meningkatkan engagement kan, tulis kadang orang reply PM lah, nak lah. So kadang-kadang benda macam tu mungkin dulu berkesan, sekarang benda ni Facebook dia dah bijak kan, dia dah tahu dah orang yang ni memang orang yang nak kumpul komen secara tak organik lah kan. So pastikan komen tu komen yang macam ada perbualan ataupun ada discussion. Okay? Maksudnya Facebook dia akan tahu jika ada komen tu lebih panjang je lah kan, panjang dan dia bukanlah sama macam orang lain juga kan. So maksudnya kat sini komen yang berkualiti. Engagement yang ketiga yang diukur ialah share. Okay? So kalau Facebook boleh share, kalau dekat Instagram ada gambar paper airplane kan, so itu simbol share lah. Kalau kat IG ni dia boleh terus share pergi ke story. Okay, biasanya. Seterusnya yang keempat, Facebook dan Instagram dua-dua ada, iaitu save. So save ni dekat Instagram biasanya dia dalam bentuk macam apa tu, bookmark kan, bookmark label macam tu lah. Dan Facebook sendiri pun ada function untuk save tu. Jika anda save, pengguna biasanya kita boleh lihat lah ada beberapa jenis folder ataupun collection, kita boleh simpan apa yang kita nak. Okay, yang seterusnya, okay, ni mungkin lain sikit daripada Facebook dan IG, iaitu di TikTok. Kat TikTok ni dia kelakar sikit lah bagi saya, iaitu dia ada satu function untuk orang share, untuk orang copy link. Kalau anda pernah jumpa TikToknya video, kenapa dia suruh copy link kan? So mungkin TikTok melihat copy link ni antara yang secara tak langsung saja dia macam salah satu bentuk engagement juga. Okey, apakah engagement seterusnya? Iaitu views. Okey, jika anda buat video lah So jika anda buat video, samalah di IG, Facebook dan juga TikTok. Views ni, bilangan views tu bila orang dah habis buat video, ramai yang tengok video tu sampai habis lah kan. So ini adalah salah satu jugalah views. Kalau dekat Reels memang akan tulis, kalau buat Reels kan dia akan tulis berapa ramai penonton Reels tersebut kan. Sama lah, ini video pun akan keluar views tu. Tapi kalau kat IG saya nampak lah bilangan views tu biasanya lagi ramai. Dia angka tu Instagram akan keluarkan, akan tunjukkan dekat penonton semualah. Dan seterusnya, salah satu engagement ni saya rasa dulu masih antara strategi Facebook lah, iaitu bila dia buat caption yang panjang kan. Sebenarnya sama juga Instagram pun, bila orang tekan see more. So maksud kat see more ni, selalu bila Facebook punya post dekat feed tu dia kadang pendek je kan yang keluar tu, tapi bila tekan see more baru keluar full version dia lah. Sama dengan IG jugalah. So kat sini pun Facebook melihat kita ada engage dengan tersebut. Sebenarnya kita bukan engage macam tu sebenarnya. Dia sebenarnya ialah bila tekan see more, orang akan melekat lebih lama sebab nak baca artikel ataupun status yang panjang tu lah kan. Alright. Okay, dan sebenarnya juga ada juga berkaitan dengan kalau ada post yang ada banyak gambar kan. Kalau ada banyak gambar, orang akan tekan gambar satu tu, nak lihat keseluruhan gambar kat dalam post tersebut kan. So bila tekan gambar ni, dia paksalah melihat banyak-banyak gambar, scroll semua kan sampai habis. Okay, ni kat Facebook lah. Kalau kat IG dia guna carousel lah. Facebook dan IG dia akan detect lah orang yang interact dengan post tersebut. Alright, seterusnya juga story. Story ni pun kalau anda memang ada interact, iaitu anda dah follow orang tu, anda tengok story dia sampai habis kan. Anda tak ada swipe, skip dia punya story kan, ataupun patah balik ke tukar orang ke kan. So kat sini pun Facebook dan IG dia measure interaction kat situ. Selain pada menonton story dia sampai habis, iaitu jika ada interact like story tersebut, ataupun kalau ada quiz dekat dalam story tu yang ada quiznya stiker ke,
poll ke. So jika anda interact dengan user tersebut punya story, Facebook dan Instagram akan register benda tu sebagai salah satu engagement. Kalau dia tak buat apa-apa pun, Facebook atau IG ni dia bijaknya, dia tahu berapa lama dwell time. Dwell ni duduk situ. Maksudkanlah duduk situ, literal meaning dia. Maksudnya apa lama kita menghadap salah satu post tu, sama ada gambar ke video ke teks status ke kan. So dwell time ni lah yang menunjukkan lagi lama kita menghadap salah satu orang tu punya content, lebih tinggi peluang untuk next time kalau dia ada upload lagi content, and any brand pun, kalau anda follow satu brand ke apa, dia akan lagi kerap muncul dekat feed kita lah. So itulah algorithm dia. So yang pertama ialah algorithm dia, sebab dia dah tahu anda macam suka setiap kali kalau ada orang ni lah kan, content creator yang anda selalu follow. Algorithm sekarang ni memang akan selalu keluarkan balik content pada orang yang tersebut. Sebab dia tahu anda suka menonton content dia. Seterusnya anda memberi signal atau indikator kepada machine learning atau algorithm itulah dalam sistem Facebook, IG dan TikTok ni. Konten ni berkualiti bila ramai orang menonton sampai habis kan, dan ataupun tekan engagement, like, comment semua tu kan. Dan bila benda tu tinggi, engagement tu tinggi, dan dia akan berpotensi untuk muncul dalam explore atau discovery. Yang terbaru ni saya sendiri pun tak suka sangat kan, suggested content. Kalau dekat IG tu anda scroll, anda akan jumpa aku tak pernah pun follow orang ni, tapi kenapa dia keluar. So sebenarnya dibaca daripada konten yang anda pernah follow selama ni kan. Mungkin anda minat satu topik tersebut, benda ni pun sebenarnya dah merebak juga. Suggested ni kan, suggested ni dekat Twitter kan. So dekat Twitter pun dia dah ada juga suggestion. Bila kita dah suka ataupun pernah like dengan satu konten tu, Twitter tiba pun keluar juga suggested. So inilah bila anda dah buat engagement dengan satu-satu konten, ni yang akan berlaku lah kat hampir ke semua platform. Yang ketiga, biasanya bila ada engage dengan satu konten ni, anda, ni kepentingan dia anda kena tahu, iaitu bila contohnya benda ni format video, kita boleh retargeting balik orang yang melihat konten kita, video kita, reels ke atau video biasa, kita measure lah 3 saat ke 10 saat ke 15 saat ke, atau menonton sampai habis ke kan. So inilah orang yang akan kita boleh target semula. So tu pasal bila kita buat konten yang highly engage, beribu orang like konten tersebut kan, kita target orang people who engage with the content, people who watch the videos kan. Point yang keempat, anda dah tahu kan, anda upload konten anda pada hari-hari tertentu kan, pada masa-masa tertentu, format tertentu kan. Mungkin anda buat video, mungkin buat reels, anda buat carousel. So daripada sini, bila anda dah tahu mana satu konten yang engaging, so kat sini akan membantu anda untuk membuat lebih baik. Iaitu anda akan tahulah, rupanya ramai orang suka konten dalam bentuk reels, ramai orang suka konten dalam bentuk carousel. Tapi bila buat konten yang static poster, tak ramai like. Tapi mungkin kalau anda buat static poster, ada kata-kata motivasi yang menarik, yang related. Orang yang baca tu suka dengan kata-kata motivasi tersebut. So mungkin itu benda yang bagus lah kan. So anda boleh teruskan. So yang penting kita nak teruskan engagement tu kena sentiasa berjalan. Sebab kita objektif kita lebih kepada nak orang suka, dan orang tu akan berterusan jumpa konten daripada kita. Bila anda dah dapat data berapa ramai orang engage pada konten yang anda buat untuk social media anda, mudahlah untuk anda teruskan buat konten yang mereka suka. Jangan buat konten yang mereka tak suka. Walau bagaimanapun, anda kena bereksperimen. Cuba, at least cuba buat konten yang lain daripada yang lain. Tengok company lain, tengok brand yang lain, apakah mereka buat yang dapat banyak high engagement. Kadang-kadang mungkin ada yang buat terkesilang kata, meme kan. So anda boleh cuba, tak perlu rigid pada satu-satu benda saja. Bila dah tahu, mungkin ada cara baru yang mungkin lagi menarik, so anda boleh teruskan eksperimen. Sebagai marketer, jangan stop bereksperimentasi. So itu sahaja untuk video pada hari ini. Kesimpulannya, engagement bila buat social media, engagement adalah sangat penting. Lepas ni saya akan kongsikan juga video apakah yang anda kena tahu bila social media, bagaimana nak convert mereka, bukan sekadar engagement, kita nak convert mereka sebagai customer juga dengan dalam video-video yang akan datang. Alright, terima kasih kerana menonton video saya. Jika anda minat untuk dapatkan servis marketing seperti SEO dan Google Ads, anda boleh hubungi saya, klik pada link description di bawah. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Jumpa lagi, bye.